Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in muka surat 47, petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wasyhadatani aqibahu ayil wudu'i bihaitsu la yatul fasilun anhu urfan. Sunnah membaca dua kalimah syahadah selesai berwuduk, akibahu mengiringinya, mengiringi wuduk, selepas selesai berwuduk, yang tidak lama berselang menurut anggapan yang biasa terjadi. Bihaitsu la yatul fasilun anhu urfan, sekira-kira tidak panjang, tidak lama bercerai daripadanya, daripada wuduk, tidak lama bercerai ni urfan pada uruf. Selepas selesai berwuduk, kemudian kita pun membaca dua kalimah syahadah. Mana antara selesai berwuduk dengan kita membaca dua kalimah syahadah ni, maknanya tak cerah lama lah. Tak cerah lama. Tak cerah lama ni, dia nak, kalau kata antara selesai berwuduk, basuh kaki siap-siap, dengan kita membaca dua kalimah syahadah ni, baca tu segeralah, jangan cerah lama. Lama-lama ni nak suka setara mana panggil lama ni? Dia urfan, pada uruf, pada kian ramai. Mana bukan kata selesai basuh kaki segera tu dak lah, tapi kira jangan lama sangat lah antara selesai berwuduk basuh kaki dengan kita membaca dua kalimah syahadah. Setengah mengatakan bahawa sebelum daripada kita berkata-kata lah, sebelum daripada kita berkata-kata, seeloknya itu akmal. Tapi selesai basuh kaki, kita cakap sepatah dua dengan orang, sekejap je. Masih lagi disunatkan kita membaca dua kalimah syahadah ni, membaca dua kalimah syahadah selepas dah selesai berwuduk. Maknanya jangan cerah lama sangat lah, jangan cerah lama sangat. Dan kita kata segera dengan bahawa sebelum daripada berkata-kata. Tapi kalau kita ada berkata-kata sekejap selepas kita selesai berwuduk basuh kaki, masih lagi disunatkan membaca dua kalimah syahadah ni. Kalau kata sebelum berkata-kata, hak tu hak akmal dia, hak comel dia. Dan ni, mana kita tak beres lagi ni, memang selesai dah basuh kakinya. Tapi kalau kita sunat wuduk tak selesai lagi, sebab kita belum membaca dua kalimah syahadah. Biar selesai dulu baca dua kalimah syahadah, barulah selesai kita berwuduk, barulah kita berkata-kata. Fayaqulu mustaqbilan lil qiblati rafi'an yadayhi wa basarahu ila samai walau a'ma. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
5 rawa Muslimun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa faqala asyhadu an la ilaha illallah ilah futihat lahu abwabul jannatis samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Caranya membaca 2 kalimah syahadah ni, caranya dengan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, melihat ke langit walaupun buta. Fayaqulu, maka membaca ia orang yang berwudu mustaqbilan lil qiblati, hal keadaan ketika membaca 2 kalimah syahadah tadi itu hal keadaan menghadap kiblat. Rafi'an yadaihi, hal yang kedua tu hal keadaan mengangkat kedua tangan. Wa basarahu ila sama', dan mengangkat akan matanya kepada langit. Walau a'ma, walaupun ianya buta. Jadi sekarang selesai berwuduk, kita berwuduk disunatkan dalam keadaan kita menghadap kiblat. Kemudian pada masa kita membaca 2 kalimah syahadah ni, kita masih lagi disunatkan dalam keadaan menghadap kiblat. Dalam keadaan menghadap kiblat. Kemudian kita mengangkat kedua belah tangan kita dan kita mengangkat akan pandangan kita ke langit. Walau a'ma, walaupun orang yang berwuduk tadi itu buta sekalipun. Ni macam mana cara kita membaca 2 kalimah syahadah dan juga nanti berserta dengan doa. Diakhiri dengan selawat dalam keadaan menghadap kiblat, mengangkat kedua belah tangan dan mengangkat akan pandangan mata ke langit. Mengangkat akan pandangan mata ke langit. Hak inilah satu-satunya doa yang mana kita disunatkan mata kita mengangkat ke langit. Doa selepas selesai berwuduk dan doa selepas selesai daripada kita mandi wajib. Adapun doa-doa yang lain, kita disunatkan mengangkat tangan ke atas tetapi mata kita memandang ke bawah. Hak mata disunat memandang ke atas adalah ketika berdoa selepas selesai berwuduk dan selepas selesai kita mandi wajib. Tangan angkat ke atas, tetapi mata kita kalau doa-doa yang lain disunatkan matanya ke bawah. Sebab kita memohon ni, maka disunatkan mata kita ke bawah. Macam mana pula kalau kita mengangkat mata kita ke langit doa-doa yang lain? Tidak disunatkan, tetapi tidak dimakruhkan pada setengah pandangan. Setengah pandangan makruh diletak. Tak sunat memang tak sunat. Tapi kalau doa yang lain, dia mata tengok ke atas, tidak sunat. Tapi makruh ke tidak? Setengah pandangan mengatakan makruh, setengah pandangan mengatakan tidak makruh tetapi tidak disunatkan. Hak disunatkan mata memandang ke langit adalah ketika berdoa selepas dah selesai berwuduk. Kita selepas selesai berwuduk, kita membaca 2 kalimah syahadah, kemudian kita berdoa, kemudian diakhiri dengan selawat dan salam dan keadaan mata kita ke atas. Menghadap kiblat memang menghadap kiblat. Ketika berwuduk sunat menghadap kiblat. Sekarang ketika kita berdoa sunat menghadap kiblat. Ada ni? Kita berdoa sunat menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni dada lah dikiranya. Dada ni menghadap kiblat. Sebab kita ni ketika berdoa, yang mana kiblat bagi doa ni, kita masa berdoa kita disunatkan menghadap kiblat. Ketika kita berdoa kita disunatkan menghadap ke kiblat. Melainkan macam sebut mengelepah lah.
melainkan imam sahaja yang mana ketika berdoa tidak disunatkan menghadap kiblat. Imam dalam mazhab Syafi'i kita macam biasa waktu imam tempat kita buatlah, dalam keadaan mengiring sisi kanannya kepada makmum, sisi kirinya kepada kiblat. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Dalam mazhab Hambali, riwayat hadis yang lainnya menghadap kepada makmum. Pusing terus menghadap makmum. Itu hak dalam pandangan mazhab Hambali, dia pakai riwayat hadis yang lain. Kemudian ketika kita berwirid, memanglah imam disunatkan mengiring. Kalau mazhab Hambali disunatkan menghadap kepada makmum. Kemudian dalam keadaan berwirid mengiring, dalam kebanyakan kitab fiqh mazhab Syafi'i kitanya, dalam keadaan mengiring ketika berwirid disunatkan mengiring walau fid doa, walaupun ketika membaca doa. Ni. Ni dalam kebanyakan kitab-kitab fiqh kita. Kitab fiqh Fathul Wahhab ke, kitab fiqh Iqna ke, kitab Hak I'anah kita ni bersama juga ni. Walau fid doa, walaupun ketika berdoa tetap dalam keadaan mengiring. Walau fid doa, walaupun ketika berdoa dalam keadaan mengiring. Bahkan sebagai disebut mengelupas dalam fiqh Islami wa adillatuh, muka surat 805. Ini juzuk yang pertama. Ini dia punya tajuknya wa min ahammi adabid doa, daripada hak penting-penting adab berdoa. Jadi dalam adab berdoa tu, cuma dalam fiqh Islami wa adillah tu, imam menghadap kepada makmum. Imam menghadap kepada makmum sebagai mazhab Hambali. Imam menghadap kepada makmum. Kalau imam menghadap kiblat, hukumnya adalah makruh. Itulah fiqh Islami wa adillah tu. Kalau kita tengok dalam kitab Subulus Salam, syarah pada Bulughul Maram, juzuk yang pertama, muka surat 198. Imam yang berdoa menghadap kiblat walam ya'ti bihi sunnah, maka tidak mendatang dengan dia akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau imam berdoa menghadap kiblat tidak datang dengan sunnah. Tapi dalam kitab Subulus Salam dia pun sama juga. Berdoa imam menghadap kepada makmum, sebagaimana mazhab Hambali. Dalam fiqh Islami pun sama. Berdoa menghadap kepada makmum. Tapi memang tidak menghadap kiblat lah. Memang tidak menghadap kiblat. Pada ni. Tapi kita mazhab Syafi'i, sebagaimana ketika berwirid imam mengiring, walau fid doa, ketika berdoa pun imam dalam keadaan mengiring, bukan memalingkan kepada kiblat, bukan. Walau fid doa dalam Fathul Wahhab, dalam Iqna, dan juga dalam kitab yang Anatut Tarif Fathul Mu'in kita ni. Dalam kitab Fathul Mu'in kita pun sama. Walau fid doa, walaupun ketika berdoa dalam keadaan mengiring. Tapi dalam fiqh Islami dan kitab Subulus Salam, imam dimakruhkan menghadap kiblat dalam kitab fiqh Islami, tapi imamnya menghadap kepada makmum. Padahal juga tu imam tempat kitanya, selesai diberi salam, masa berwirid dia pun berpaling kepada makmum. Tak payah buat gitulah, itu mazhab Hambali. Kita tempat kita kan buat macam orang ramai-ramai tu lah. Ni kadang-kadang jumpa tengok orang menghadap makmum dibuat attack. Apa panggil apa ni? Tak ada dia pakai turuk-turuk. Kita tu imam, kita turuk-turuk. Jumpa adalah kita ayat, ada hadis. Ada hadis. Hadis riwayat dari Samurah bin Jundub. Memang betul ada hadis menghadap kepada makmum, betul. Tapi hadis itu dipakai dalam mazhab Hambali. Jadi apa panggil apa ni? Tak jelas, tak ada panduan jelas kita ni. Akhirnya kita pun menghadap kepada makmum. Makmum pun kekok dah kalau tu imam menghadap ke dia. Jadi pelik kadang-kadang. Pelik sebab tak ada panduan. Ada dia mengiring, itu mazhab Syafi'i. Dan ketika berdoa pun sunat mengiring, bukan kembali kepada menghadap kiblat. Ni.
Walaupun ketika berdoa pun sama, mengiring dalam mazhab Syafi'i kita. Kemudian berdoa ni kita mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Kemudian kedua tangan ni pula kita nak angkat macam mana kedua tangan ni. Ni adab-adab di berdoa ni macam-macam ni kadang-kadang. Angkat dua tangan tu angkatlah. Ada hak jenis pengguk ni, hak jenis tutup pun ada, hak jenis bubuh tekak pun ada, bubuh mulut pun ada, bubuh dagu pun ada. Hak tu pasal apa sebenarnya? Pasal apa? Bubuh mulut ada kok. Takut keluar mah. Bubuh mulut. Kadang-kadang buat gini. Buat apa gitu? Buat gini. Dia berdoa pada tu. Bukan. Bukan ampun tuanku ni, bukan. Tapi dia tangan dia gitu. Kira-kira kita ni comel dah. Nak banding zaman budak-budak dulu. Saya ingat saya lah zaman budak-budak dulu, masa berdoa tangan atas riba. Masa budak-budak zaman dulu, masa berdoa tangan atas riba. Tu mana? Ingat tak? Zaman-zaman dulu berdoa memang tangan buat riba. Sebab tu imam pun tangan buat riba juga. Doa panjang sangat berkali. Doa panjang. Takut akak tu lengah buat riba. Tapi memang buat riba. Memang buat riba. Lepas tu tak ingatlah bila sebenarnya jadi tangan tu naik. Tangan tu naik tu bila. Tapi masa tangan buat riba. Kan Haji? Tak ingat? Ingat tangan buat riba? Buat riba. Memang buat riba sungguh. Dan ni bukan budak-budak ni. Kita memanglah budak-budak. Tapi orang tua tu imam pun buat gitu juga. Lepas tu kita buat gitu. Lepas tu lama naik atas. Naik atas tu bila pula naik atas tu dah ingat lah. Naik atas. Kita naik atas ni. Tapak tangan kita disunatkan ke atas. Pada ke atas. Tapak tangan ni. Kita memohon ni. Memohon. Ke atas. Cuma tangan kita ni himpung ataupun cerai. Himpung ataupun cerai. Himpung ataupun cerai. Dalam fiqh Islami wa adillatu disunatkan kedua tangan tu madmumataini. Dan kadang himpun. Dan kadang himpun kedua belah tangan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza da'a damma kaffaihi wa ja'ala butunahuma yali wajhahu. Nabi SAW bila berdoa, Nabi himpun kedua belah tangan dan menjadikan perut kedua tangan ini mengiringi muka gini lah pada ni. Tapi dihimpunkan kedua tangan. Ada pandangan boleh juga nak cerak antara keduanya. Tapi dalam kebanyakan kitabnya, dalam syarah Abi Daud contohnya, himpun kedua belah tangan. Cerak pun boleh, himpun pun boleh, tapi himpun tu lebih aula. Himpun tu lebih aula. Dan kita buka tangan, bukan tutup, bukan genggam, bukan tutup gini, buka. Himpun dan buka tangan. Ada ni. Kita tengok orang doa, tengok buat gini kata. Doa apa gitu? Ni tangan duduk gini berdoa. Kita nak minta tangan tak buka nak pergi guana lah. Cuba kalau kita minta dengan orang dah, tangan duduk tutup nak pergi guana. Tangan angkat, sekokanya membetuli bahu. Disunatkan himpun ke belah tangan. Cerak pun ada pandangan, tapi lebih aulanya himpun daripada cerak. Kemudian dalam keadaan tangan ni buka, bukan tutup, bukan. Kemudian mata, doa ketika selesai berwuduk ni, mengangkat akan matanya ila sama, ke langit. Mata tengok ke atas. Walau a'ma, walaupun orang yang berwuduk ni buta sekalipun, walaupun gelap sekalipun, walaupun tak nampak langit sekalipun, sebab ada atap, tetap disunatkan mata angkat ke atas. Ini doa selepas selesai berwuduk. Doa-doa lain tidak disunatkan. Benda ni mata tengok ke atas. Tetapi kalau tengok ke atas juga mata, khilaf ulama sama ada makruh
ataupun tidak makruh, tetapi tidak disunatkan. Tangan je naik ke atas, tengok ke atas, mata tidak disunatkan tengok ke atas. Doa-doa yang lain. Doa yang lain itu sunat pandang ke bawah. Dia memang ada aturan belaka lah. Kita bukan buat turut-turut orang apa semua. Kemudian selepas selesai berdoa, kita disunatkan sapu muka. Kita disunatkan sapu muka. Adapun kita cium tangan selepas selesai berdoa, la aslalahu, tak ada asal tu. Sudah berdoa, dicium tangan, tak ada. Yang adanya sapu muka, itu disunatkan. Cium tangan, la aslalahu, tak ada asal. Tak ada ambil mana pun tak tahulah. Selepas selesai berdoa, dicium. Gimana? Ni reka-reka belaka ni. Kalau disunatnya kita raut muka. Gimana? Kena belajar juga adab-adab ketika berdoa apa semua. Angkat tangannya macam mana. Kemudian doanya pula, doanya macam mana doa tu. Doa tu doa dengan merendah diri dan dalam keadaan perlahan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Doa kata kamu dalam keadaan merendah diri dan keadaan perlahanlah sir. Kita tidak disunatkan berdoa dengan nyaring, melainkan doa disunatkan kuat sedikit sebagaimana tu imam duk buat tu untuk diaminkan oleh makmum. Tu je, untuk diaminkan oleh makmum. Asal doa perlahan. Asal doa sunat perlahan. Melainkan imam disunatkan kuat supaya diaminkan oleh para makmum. Tu saja disunatkan kuat doa. Tapi kuat pun jangan kuat panggil, jangan kuat tepik. Sebab kita ada speaker dah baju tu. Biar pada pedang makmum belakang tu dengar. Dah ni. Ada ni. Tapi hukum asal berdoa perlahan. Sama juga dengan berwirid. Berwirid pun sama juga. Nanti Nafatul Mu'in kita bicara berkaitan dengan wirid. Wirid ke doa ke selepas sembahyang disunatkan perlahan. Melainkan ada melainkan imam nak ajar makmum. Melainkan imam nak ajar makmum. Yelah, makmum takut tak pandai nak wirid. Imam pun kuat sikit. Kuatlah. Biar makmum ni boleh turun. Nak ajar makmum. Lepas tu timbul pula. Dah, sampai bila nak ajar makmum? Duk kuat semua ni. Tak pandai-pandai lagi ke makmum mari masjid surah ni. Tak pandai lagi. Makmum mari masjid surah ni, makmum baru ada semua. Ke mana? Yelah, hak lama-lama tu pandai dah. Hak baru-baru kan kita nak masjid surah ni kan ada semua hak baru kan. Ada semua hak makmum baru. Nak ajar tu, maka disunatkan kuat sedikit. Nak ajar makmum-makmum yang lain dan juga nak jadi sekata. Wirid jadi sama dan jadi semangat. Maka imam pun kuat sikit. Tapi imam kuat masih wirid pun kena tengok kiri kanan. Kalau ada makmum yang masbuk tambah rakaat, masbuk sembahyang tambah rakaat, suara wirid imam tu jangan kuat sangat sebab nak jaga makmum yang tengah sembahyang hak tambah rakaat ada. Kena kira gitu pula. Ada ni. Ni banyak perkara ni. Tapi ada pula orang ceramah dia kata, wirid kuat Lepas tu makmum ada tambah rakaat, dia mari lambat kenapa? Dia buat gitu pula. Dia mari lambat kan? Biar ke dia lah. Suara kuat dia terganggu sembahyang pun. Dah dia mari lambat, marilah awal-awal. Senang dia buat hujah. Kita kok mana pun dalam masjid ni kita utamakan orang solat. Kita utamakan orang solat. Wirid ke baca Quran ke jangan ganggu orang solat. Kita utamakan orang solat daripada orang wirid, daripada orang baca Quran. Tambahan pula wirid tu pula memang disunatkan perlahan asal. Cuma sunat kuat sedikit, ada khana-khana tadi tu.
Kalau ada orang sembahyang kita rendahkanlah sikit suara. Supaya ada dah baju kan. Ada kena pandai pula situ. Ada ni. Maksud doa sama juga sunat perlahan asal. Tapi melainkan jikalau nak supaya diaminkan oleh makmum maka sunat kuat. Tapi ada kadang-kadang tempat kan wiridnya perlahan, doanya perlahan. Ni panggil apa ni? Pakai selapih. Betul, wirid sunat perlahan, doa sunat perlahan, melainkan ada lapis yang kedua. Kena pakai lapis yang kedua tu pula. Kalau kita wirid perlahan, akhirnya duk menung masing-masingnya je. Maksudnya duk gok mulut pun. Ada. Lepas tu masa berdoa pula, amin kat tangan. Lepas tu tengok. Sudah dah. Tahu. Apa benda mainan tu? Lepas tu mainan tak betul lah tu. Ni. Doa sunat perlahan. Kita sembahyang subuh seorang diri. Fatihah kita baca kuat. Bukan? Surah kita baca kuat. Subuh sembahyang seorang diri. Fatihah kita baca kuat, surah kita baca kuat. Masa kita baca doa kunut, kuat ke perlahan? Allahumma hdini fiman hadait itu. Kuat ke perlahan? Kita sembahyang subuh kan? Fatihah dan surah 2 rakaat itu sunat kuat. Kita baca kuat. Kita masa baca kunut subuh tu, Allahumma hdini fiman hadait itu kita baca kuat ke baca perlahan? Baca kuat baca perlahan? Ke nak baca kunut main subuh seorang? Kita sembahyang subuh seorang, Fatihah kita baca kuat, surah kita baca kuat, tu sunat hai'ah. Nak tanya ni, semasa kita baca kunut, kita baca kuat ke perlahan? Perlahan. Doa perlahan lah. Apabila kita jadi imam, Fatihah kuat, surah kuat, kunut kuat. Kenapa? Kerana supaya diaminkan oleh makmum di belakang. Kunut ni doa asalnya sunat perlahan. Sebab tu kita sembahyang seorang, kunut ni kita baca perlahan. Sebab doa. Tapi bila kita jadi imam, sunat kuat. Kenapa? Kerana supaya diaminkan oleh makmum di belakang. Sama juga doa lepas sembahyang. Sunat perlahan, mereka supaya diaminkan oleh makmum di belakang, kuat sedikit. Tiba-tiba tu imam ni doa perlahan. Maka kita, bila kita tak dengar doa tu imam, macam mana kita? Amin, amin. Tidak. Da'a binafsi. Dah kita Fathul Mu'in. Da'a binafsi, kita berdoa sendiri. Allahumma sendirilah kitanya. Dan kita tak dengar doa tu imam. Amin. Lepas tu angkat tangan, tak dengar, kita pun baca doa sendiri. Bila kita baca doa sendiri, kadang-kadang doa kita ni panjang daripada imam. Dia raut dah, kita tak sudah lagi. Kadang-kadang doa kita pendek je, kita raut dah, dia tak sudah lagi. Kenapa kamu ni? Kenapa tak ikut imam? Ikut imam apa? Doa ikut imam lah. Imam minta apa? Imam minta apa? Kita nak amin, ya Allah perkenan ya Allah. Amin, ya Allah perkenan. Kena dengar apa yang diminta. Tak dengar, tidak disunatkan kita aminkan. Ingat baik. Walaupun kita dalam semayang. Ni luar semayang. Dah, kita nak aminkan doa tu imam yang kita tak dengar. Amin apa? Kita tak dengar. Kita sunat doa sendiri lah. Bukan aminkan. Luar semayang ni, kita sudah selesai dah dengan tu imam. Tapi cuma kita pakat wirid, kita pakat doa. Dalam sembahyang pun, kita tak dengar tu imam baca Fatihah. Ni contoh. Imam baca Fatihah kuat, tetapi hujan lebat. Orang perempuan di belakang tak dengar Fatihah tu imam. Dengar pun dengar tak butir, orang panggil, dengar tak jelas. Jadi bila tak dengar ni, makmum perempuan pun baca Fatihah segera. Sebab tak dengar Fatihah imam. Imam baca kuat. Pada main maghrib, main isyak, imam baca kuat. Tapi kebetulan dengan hujan, jadi makmum belakang tak dengar. Contoh tak dengar kerana bising hujan. Maka makmum belakang pun oleh kerana tak dengar Fatihah tu imam, mereka pun membaca Fatihah. Mereka baca Fatihah, bunyilah makmum lelaki di hadapan, amin. Sebab dia duduk depan, dia dengar amin. Makmum perempuan belakang dengar tak Fatihah tu imam? Tak dengar, tak sunat aminkan. Tiba-tiba makmum perempuan hok tak dengar Fatihah tu imam, amin juga.
Ketika sedang dia membaca Fatihah, dia berhenti sekejap Fatihah, dia aminkan untuk Fatihah tu imam di hadapan, dia tak dengar, maka putus mualak Fatihah makmum perempuan tu. Putus mualak. Dia kena baca Fatihah semula. Sebab apa? Sebab tidak disunatkan aminkan. Sebab kamu tak dengar Fatihah tu imam. Kalau dengar tu cerita lain. Mana contoh dengar? Contoh dengarnya biasa bulan Ramadan. Tu imam baca kul huwallah je. Dia baca kul huwallah je rakaat kedua. Menyebabkan makmum dia baca Fatihah awal sikit. Sebab dia baca kul huwallah je. Tapi makmum ni dengar Fatihah tu imam, tapi oleh kerana tu imam hanya baca kul huwallah je, jadi makmum pun baca Fatihah cepat sikitlah. Mana imam baca Fatihah separuh, makmum pun mulai membaca Fatihah. Tapi dengar Fatihah tu imam. Lepas tu waladdallin, amin tu imam, makmum sunat berhenti sejak Fatihah, aminkan Fatihah tu imam, dah sama balik Fatihah, tak putus mualak. Sebab apa? Sebab memang sunat aminkan kerana kita dengar Fatihah tu imam. Tapi kalau makmum tak dengar Fatihah tu imam, macam tu perempuan tadi duduk belakang jauh daripada tu imam, cuma dia ikut orang lelaki depan, amin, dia pun amin, putus mualak Fatihah sebab tak sunat. Kenapa tak sunat? Aminkan apa? Aminkan Fatihah tu imam lah. Dengar ke tak? Tak dengar apa Fatihah, apa lagi ihdinas siratal mustaqim lah. Yalah, tapi dengar ke tak? Tak dengar, tak sunat aminkan. Tu imam kita dalam sembahyang lagi tu. Siapa masa tu imam baca kunut, sama juga ujang, tak dengar. Orang lelaki dengar lah duduk depan. Orang lelaki bunyilah amin, 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 kunut tu imam. Orang tak dengar, tak sunat aminkan. Lepas tu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Sedul dia orang depan amin orang lelaki tu. Pak ida dekat dia dengar. Tak sunat aminkan kalau tak dengar. Baca doa sendiri. Tu dalam semayang tu. Dah kalau tu imam baca kunut Allahumma hdina fi man hadait, dah doa kunut mana lagi. Tapi dengar ke tak dengar, tak sunat aminkan. Sunat baca kunut sendiri. Ada ni. Tu dalam semayang. Bukan turut orang makmum depan orang lelaki, dia kata dekat kan. Orang lelaki amin, amin, kita orang puang amin kata tak sunat. Dia kena baca doa sendiri. Tu dalam semayang. Ni bukanlah semayang, luar semayang dah ni. Tak dengar doa tu imam. Ni ada basic, tak dengar doa tu imam. Dengar amin, amin, amin apa? Dah tu imam pula. Dia nak doa seorang ke nak doa ramai-ramai ni? Nak doa ramai-ramai, bunyilah doa tu. Kan doa sunat perlahan. Kalau kita doa seorang yang tidak mahu diaminkan oleh siapa-siapa, kalau doa tu supaya diaminkan oleh makmum, sunat kuat. Kan doa sunat perlahan tu kuasa. Hak selapih, naik selapih lagi. Tadi. Sama juga dengan wiri. Memang sunat perlahan asal dia. Tapi tengok kerana lah. Tengok kerana. Dia pondok-pondok ni ada juga teguh hak wirid perlahan. Tapi teguh wirid perlahan pun anak murid terlatih. Anak murid wirid comel-comel belaka. Kita kalau kapur untuk imam wirid perlahan, tak wirid makmum duk meneng khoya gitu je. Tapi kemanjangan teguh pondok dia akan wirid kuat. Tapi kalau ada pondok wirid perlahan pun anak muridnya terlatih. Kita kapun tak jadi. Ada ni. Ni kena kira belaka lah. Doa tu nak macam mana. Kalau kuat-kuat tu setara mana. Jangan kuat angkat suara tu Allahumma, tu makruh. Tu Nabi kata memenatkan diri sendiri. Kerana kita berdoa kepada Allah yang maha mendengar, Allah yang hampir. Kenapa kita berdoa ya Allah, ya Allah, tu makruh. Ada orang pesen gitu. Dia nak tutup program dia ada program nak tutup. Jadi last ke doa tu jadi semangat sikit. Yang anak yang hak duduk belakang ni amin sambil-sambil menangis.
Ni nak berpisah dah ni, program habis dah ni. Oh, syekh dia tu naik syekh kata. Ya Allah, Allahumma. Ni makruh belaka tu. Syekh dia tu lah. Syekh dia naik syekh nak orang ni. Naik syekh pula dah. Dia doa dengan bertempik-tempik. Tu makruh. Nabi kata memenatkan diri sendiri. Buat serak suara sendiri. Allah maha mendengar, Allah hampir. Kenapa doa bertepik-tepik gitu? Doa cuma biar bunyi supaya dapat diaminkan oleh makmum-makmum yang orang-orang yang lain. Tu adab-adab belaka tu. Adab berdoa. Doa pula disunatkan takhfif je. Jangan ifrat sangat doa ni. Takhfif je. Takhfif ni rekah-rekah je. Nabi larang berdoa secara ifrat. Ifrat ni apa panggil boleh? Panggil apa? Melampau. Ifrat fi doa dia panggil. Melampau pada doa. Ifrat dengan makna banyak permintaan kita. Allahumma berjela-jela. Maka tu Nabi larang tu. Berjela-jela. Sebab itulah siapa ke buah tangan tariba tu lengah pun kali. Dah Allahumma banyak sangat. Jangan berjela-jela sangat. Allahumma tu 7-9 cukup dah. Doa-doa hak jawami'ul kalim lah. Doa-doa hak ringkas tapi makna dia panjang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pendek tu tapi makna dia apa? Mana dia apa? Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Tu doa Nabi ajar. Kita minta kebaikan sekaliannya. Ada ni. Kebaikan hak sekarang, hak akan datang. Hak kami tahu, hak kami tak tahu. Kan banyak perkara tu kan. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Kita minta benda kejahatan hak sekarang, hak sekaliannya. Hak sekarang, hak akan datang, hak kami tahu, hak kami tak tahu. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku minta akan kau akan permintakan yang diminta oleh hamba engkau dan rasul engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Doa tu pendek tu tapi gapo Nabi minta banyaklah. Ada doa gitu je. Almarhum tu saya Haji Baba Najib bin Kerana doa-doa gitu je, pendek je. Dalam 7 permintaan wa sallallahu dalam. Ni punyalah doa berjela-jela. Kita minta kebaikan sekaliannya. Tak detail satu-satu lah. Minta sihat, minta gemuk, minta makan sedap, minta tu, minta ni Allah. Biasa dah ayat. Kita minta pula kebaikan yang dimohon oleh Nabi. Kita minta berlindung daripada kejahatan yang diminta lindung oleh Nabi. Tak ikut lagi. Lepas tu Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak cukup lagi. Hasanah, kebaikan tadi. Nak cerita lagi? Tak ayah dah. Itu panggil doa jawami'ul kalim. Doa yang ringkas tapi maknanya panjang. Padat. Dia sunat takhfif je, ringkas je. Jangan ifrat, jangan berjela-jela ketika berdoa ni. Sekali tu jumpalah doa tahlil. Kalau jumpa pas sekarang pun ingat dia punya doa tahlil 3-4 kali doa tahlil orang kita kali. Panjanglah doa dia. Panjang doa dia. Mau tu memang kena buat riba tangan. Panjang ingat sungguh dianya. Tengok kemudian tukang baca doa atas petah. Hok pok tambah ke agama. Doa tempat gitu kena-kena. Punyalah panjang doa. Lepas tu dah jumpa lagi tu. Panjang sungguh. Dia disunatkan peringkas saja. Doa tu pula ada ni. Tapi doa-doa yang tadilah doa yang ringkas padat. Ini adab ketika berdoa.
Adab ketika berdoa. Dia ada tajuk, dia ada bab nak cerita bab adab ketika berdoa. Tapi di antara adabnya menghadap kiblat. Itu di antara adab. Menghadap kiblat. Di sini ni doa selepas daripada berwuduk menghadap kiblat dalam keadaan mengangkat kedua belah tangan dan mengangkat pandangan mata ke langit. Ni selepas daripada kita berwuduk. Adapun ketika doa-doa yang lain, tangan sahaja angkat ke langit dan kadang tangan tu terbuka, kita menjadikan tapak tangan tu ke langit, tapi matanya disunatkan pandang ke bawah. Ini doa lain daripada doa selepas selesai berwuduk dan selepas daripada selesai mandi wajib. Caranya dengan menghadap kiblat. Hal keadaan mengangkat kedua tangan, wa basarahu ila sama, dan melihat ke langit walaupun buta, seraya berkata, saya bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah yang esa, dan tiada yang menyengutukannya. Sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya, Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi sungguh tiada Tuhan selain Allah. Allah juga Tuhan. Wahdahu, hal kerana Allah ni esa. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini ni tiga keesaan ni. La ilaha illallah, nafi dan isbat. Nafi tiada Tuhan, isbat netak melainkan Allah. Nafi isbat bawa pada hasar. Apa makna hasar? La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Mana Allah jua Tuhan, itu hasar. Allah je Tuhan, itu asal keesaan. Wahdahu, hal kadang Allah esa, itu keesaan yang kedua. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah, itu keesaan yang ketiga. Ini isyarat kepada keesaan pada zat, keesaan pada sifat, dan keesaan pada perbuatan. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah, dengan bahawa tiada sekutu pada perbuatan. Semua perbuatan hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada sekutu bagi Allah pada perbuatan. Sekutu sama ada berkongsi kerja ataupun sekutu dengan makna berasing-asing kerja. Bersekutu kerja ke berasing-asing kerja ke, ini dipanggil musyrikun, mensyirikkan Allah pada perbuatan. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah pada perbuatan. Kesemua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita dah baca lepas semayang ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia Allah atas tiap-tiap sesuatu, qadir, amat kuasa. Ala kulli syai', atas sekalian perkara. Allah amat kuasa atas sekian perkara. Semua perkara yang berlaku adalah datang daripada kekuasaan Allah, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada perbuatan hanya Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah khaliqu kulli syai', yang menjadikan kulli sekalian perkara. Khalik hanya Allah. Allah yang menjadikan khaliqu kulli syai'. Tidak ada khalik melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal min khaliqin ghairullah? Tuan tanya, adakah daripada penjadi selain Allah? Tidak ada. Khalik hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada sekutu pada perbuatan, sebab perbuatan hanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan
Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Abduhu wa rasuluh. Dimulakan dengan hamba dan rasul. Sebab hamba ni antara Allah dengan rasul sendiri. Adapun rasul antara Allah dengan ummah. Rasul jadi penyampai. Itu kedudukan pangkat risalah. Pangkat ubudiyah, pangkat ubudiyah itu antara Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul tu sendiri. Sebab tu dimulakan dengan ubudiyah, abduhu wa rasuluh. Kan Al-Quran banyak ayat kan. Nabi kita ni disebut sebagai hamba. Asra bi abdihi lailam minal masjidil haram, tu kan? Asra bi abdihi, memperjalankan malam dengan hambanya. Siapa hamba situ? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mimma nazzalna ala abdina. Ala abdina. Siapa abdina situ? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Abdihil kitab. Siapa abdi situ? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazzalal furqan ala abdihi. Hamba di situ pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asra bi abdihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran pun Tuhan sebut Nabi sebagai hamba. Maqam ubudiyah. Itu lebih hampir nak banding dengan maqam risalah kerasulan. Sebab apa? Ubudiyah antara Nabi dengan Allah. Risalah antara Nabi menjadi utusan antara Allah dengan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu disebut dengan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamba Allah Nabi kita ni dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ni hak disunatkan membaca dua kalimah syahadah selepas dia berdoa. Kemudian di hadapan dia akan cerita pula doa selepas daripada syahadah, dan juga selawat dan salam selepas dia berdoa. Selesai berdoa disunatkan pula baca inna anzalna 3 kali. Tapi inna anzalna tangan tak akad dah. Tangan lepas dah inna anzalna tu. Tapi ketika membaca inna anzalna 3 kali masih lagi dalam keadaan menghadap kiblat. Ni hak bacaan selepas selesai berdoa, selepas selesai kita berwudu. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.